TV KPM. Terima kasih murid-murid masih menonton sukses SPM 2022 bersama saya Nisa K dan Cikgu Malati serta murid-murid dari SMK Tunku Putera Baling Kedah. Murid-murid di rumah, kembali ke hadapan televisyen masing-masing dan kita akan sambung perbincangan kita bagi mata pelajaran tanaman makanan, tajuk kita keusahawanan. Jom Cikgu, kita teruskan. Okey, terima kasih Nisa. Sekarang kita akan sambung semula dengan elemen pemasaran. Baik. Okey, elemen pemasaran ni ada 4 iaitu produk, harga, promosi dan agihan atau lokasi. Okey, yang pertama ialah produk. Produk ni ada 2 iaitu sama ada barang ataupun perkhidmatan. Jadi kalau barang yang paling penting ialah mesti mempunyai reka bentuk yang menarik, saiz yang sesuai, mesti ada warna yang cantik. Kalau warna yang tak cantik ataupun tidak menarik, maka pelanggan tidak akan tertarik. Okey, jadi perlu ada jenama, senang disebut dan juga diingati. Perlu macam kita nak buat kerja lain pun nama tu mesti ada dalam fikiran kita. Dekat fikiran kita. Ya, betul. Jadi produk tu juga mesti kualiti dan bermutu, pembungkusannya mudah dibawa, menarik, maklumat mesti lengkap dan juga mesti ada jaminan pengeluar mengenai penggunaan. Manakala perkhidmatan ni apa secara perkhidmatan yang diberikan mesti juga ada jenama, kualiti dan bermutu dan juga jaminan pengeluar mengenai perkhidmatan dan penggunaan. Baik. Okey, seterusnya elemen pemasaran yang kedua ialah harga. Kos pengeluaran. Kalau kos pengeluarannya tinggi, maka harganya akan menjadi tinggi. Persaingan pula, lebih banyak pesaing, maka harga akan menjadi rendah. Okey, juga ada undang-undang yang menentukan, yang mengawal kawalan harga, contohnya Akta Kawalan Harga 1946 dan jenis keluarannya bergantung. Jika permintaan tinggi terhadap produk tersebut, maka harga akan menjadi tinggi. Okey, seterusnya elemen pemasaran ketiga ialah agihan atau lokasi. Di sini ada 5 kategori iaitu yang melibatkan pengeluar dan juga pengguna. Ini adalah jualan langsung iaitu produk contohnya produk tempahan khas, perkhidmatan menservis, perniagaan email ataupun produk permintaan tidak tetap. Ianya masuk dalam kategori pengeluar dan pengguna. Baik. Kalau dekat tengah-tengah tu dia melibatkan peruncit, maka ianya jatuh ke peringkat kategori kedua, pengeluar, peruncit, pengguna. Ianya adalah berkaitan dengan produk perkhidmatan langsung, produk tahan lama dengan permintaan yang tidak tetap. Baik. Yang ketiga pula dia melibatkan seorang lagi iaitu ejen dekat tengah-tengah, pengeluar, ejen, peruncit dan pengguna. Dia melibatkan jentera, mesin, baja, racun, perosak semua tu. Baik. Yang keempat, pengeluar, pemborong, peruncit dan pengguna. Kat sini tambah pemborong ya. Okey, jadi pengeluar tu dia mengeluarkan secara pukal, pemborong dia pecah pukal tersebut dan peruncit pula jual dalam kuantiti yang kecil kepada pengguna, biasanya keperluan harian. Baik. Yang kelima ialah pengeluar, ejen, pemborong, peruncit dan pengguna, di mana pengeluar di sini biasanya tiada pengetahuan tentang pemasaran. Baik. Okey, seterusnya elemen keempat ialah promosi, di mana ianya adalah tentang kaedah promosi. Dia ada 4 iaitu publicity. Publicity ialah aktiviti tajaan dalam bentuk berita atau rencana melalui media massa. Media massa ni contohnya macam televisyen, radio semua tu ya. Baik. Okey, jualan langsung pula promosi secara terus. Promosi jualan pula demonstrasi, pemberian sampel percuma serentak dengan pengiklanan. Okey, keempat ialah pengiklanan, memperkenalkan produk melalui media massa seperti radio, televisyen dan juga surat khabar. Baik. Okey, sekarang kita ke soalan contoh ke-7. Siapa yang boleh membantu cikgu untuk menjawab soalan ni? Siapa nak cuba? Ianya berkenaan dengan ciri-ciri produk. Silakan. Ya, okey. Syafiqah. Silakan Syafiqah. Tak dengar. Suaranya tidak kedengaran. Buka mic itu dulu. Soalan ke-7 berbunyi, sebahagian daripada penyataan berikut berkaitan dengan ciri-ciri produk yang memenuhi kehendak pengguna. Tandakan tanda betul pada ciri-ciri produk yang betul berkaitan dengan kehendak pengguna dan tanda pangkah pada yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Jadi Syafiqah, apakah jawapan-jawapan anda? Warna yang menarik betul. Betul.
pembungkusan mudah disimpan betul. Baik. Bentuk yang kurang menarik salah. Ya, Jaminan yang ditepati kepada pengguna betul. ya betul. Kualiti yang tidak memberi kepuasan kepada pengguna salah. Ya, betul. Terima kasih Syafiqah. Okey, sekarang kita tengok jawapannya. Baik. Kata kekuncinya ialah ciri-ciri produk. Okey, yang memenuhi kehendak pengguna. Okey, di sini kita kena tandakan betul pada ciri-ciri produk yang betul dan juga yang tanda salah pula pada yang tidak berkaitan. Ingat ya, mesti tanda bukan tuliskan betul. Perkataan, ya. Okey, warna yang menarik betul, pembungkusan mudah disimpan pun betul. Reka bentuk yang kurang menarik itu salah, dia mesti menarik. Okey, jawapan dia. Okey, jaminan yang ditepati kepada pengguna betul. Kualiti yang tidak memberi kepuasan kepada pengguna salah. Okey, jadi di sini dia membawa 5 markah. Syafiqah dapat 5 markah ya. 5 markah. Tahniah Okey, Syafiqah. sekarang kita ke soalan contoh ke-8. Siapa yang nak tolong menjawab? Kita sama-sama baca soalannya. Okey, Cik Wisud. Silakan Okey, Wisud. silakan Cik Wisud. Kongsikan jawapan anda. 1. Mengambil kira perpintaan mengguna kos pengeluaran dan persaingan. B. Harga. 2. Harga menyampaikan maklumat dan memperolehi mengguna. D. Promosi. Ya, Baik. betul. 3. Ada strategik supaya pemasaran percaya. Dapat C. Acehan dan Lokasi. Baik. Yang terakhir. Ya, yang terakhir. Mempunyai jenama, kualiti, saiz dan beberapa perkara lain. Saya nak cuba boleh cikgu? Ya, boleh. Mungkin ini A, produk. Ya, besok betul. dah jawab Okey. ketiga-tiganya. Baik, kita semak cikgu. Kita semak ya. Bagi soalan ni kata kekunci ialah strategi pemasaran. Okey, dan di sini kamu kena padankan. Okey, padankan dengan menulis A, B, C dan D pada ruang jawapan. Bukannya tulis nama macam A itu produk, jangan tulis produk. Baik. Okey, jadi jawapan di sini bagi mengambil kira permintaan pengguna, kos pengeluar dan persaingan, jawapannya ialah B. Kaedah menyampaikan maklumat dan memperolehi pengguna, dia adalah D. Promosi. Harus strategi supaya pemasaran berjaya, jawapannya ialah C. Mempunyai jenama, kuantiti, saiz dan beberapa perkara lain, jawapannya ialah A. Okey, perlu ingat ya, kita kena tulis jawapan berdasarkan kepada kehendak arahan. Baik. Okey, seterusnya ialah contoh soalan ke-9 berkaitan dengan risiko dalam pertanian. Siapa nak membantu menjawab? Soalan ke-9, siapa nak cuba? Murid-murid di rumah pun Okey, boleh. Ainun Natasha. Silakan. Produk tidak mendapat Nombor 1, produk tidak mendapat sambutan, betul. Mengurangkan harga barangan jualan, betul. Betul. Produk jualan elok dan tahan lama, salah. Ya. Tiada penipuan berlaku dalam perniagaan, salah. Okey, terima kasih. Betul Ainun ya. Baik. Okey, jadi soalan ni kata kekuncinya ialah risiko dalam perniagaan. Yang mana risikonya tuliskan betul. Kita tengok tuliskan betul pada risiko yang betul dan salah pada yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Baik. Jumlah markahnya 4. Okey, jadi mesti tulis betul atau salah sahaja, bukan tanda betul atau salah. Baik. Okey, produk tidak mendapat sambutan. Jawapannya ialah betul. Pengurangan harga barangan jualan, ianya adalah betul. Produk jualan elok dan tahan lama, ianya adalah salah. Baik. Okey, tiada penipuan berlaku dalam perniagaan, ianya adalah salah. Okey, jadi di sini 4 markah bagi Ainun. Baik. Kita teruskan. Okey, seterusnya ialah contoh soalan ke-10. Sekarang siapa pula nak membantu cikgu? Baik. Baca Siapa nak bantu menjawab soalan nombor 10? Ianya adalah berkaitan dengan kaedah promosi. Murid-murid di rumah juga boleh cuba menjawab. Okey.
Fitriatul. Silakan Najwa. Silakan. Mikrofonnya Mikrofon dibuka. tidak berfungsi, Fitriatul. Okey. Silakan. Silakan. Dik, mikrofon sila unmute ya. Mungkin terlupa. Teruja nak menjawab soalan. Dia tahu jawapannya. Silakan. Aktiviti pajaan dalam bentuk berita melalui media massa di publicity, Ya. demonstrasi dan percuma dilakukan serentak si promosi jualan. Betul. Memperkenalkan produk melalui media massa pengiklanan. Betul. Promosi produk secara terus Jawapannya B, cikgu. Jualan langsung. Ya, jualan Baik. langsung. Terima kasih Najwa. Okey, kita lihat kata kekunci bagi soalan ni ialah kaedah promosi. Okey, jadi padankan dengan menulis A, B, C dan D di ruang jawapan. Okey, jadi kita padankan aktiviti tajaan dalam bentuk berita melalui media massa ialah D, iaitu publicity. Baik. Demonstrasi dan sampel percuma dilakukan serentak, ianya adalah C, promosi jualan. Memperkenalkan produk melalui media massa, ianya adalah A, pengiklanan, dan akhir sekali promosi produk secara terus ialah jualan langsung. Jadi Fitriatul berjaya mendapat 4 markah di sini ya. 4 Okey, markah. seterusnya. Baiklah, murid-murid di rumah diharapkan soalan-soalan yang dikongsikan sebentar tadi juga dijawab bersama-sama di rumah. Memastikan bahawa anda juga memahami cara menjawab soalan-soalan contoh yang dikongsikan oleh Cikgu Malati. Kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana. Janji kembali selepas ini di Sukses SPM 2022. Didik TV KPM